Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Luqman Al-Harith bin Azman, nombor matrik 203047. Hari ini saya ingin membuat perbincangan yang bertajuk pengalaman awal di sekolah, iaitu Sekolah Menengah Seri Tangkak. Okey, pengenalan. Sepanjang 10 hari yang saya melakukan kursus FCE pengalaman awal di sekolah, saya telah mendapat pelbagai pengalaman dan saya mendapat telah mencari data organisasi tentang maklumat-maklumat sekolah dan sebagainya. Okey, yang pertama iaitu sejarah sekolah. Okey, dalam perancangan awal, tanah seluas 80 ekar adalah untuk pembinaan tapak baru Maktab Perguruan Muhammad Khalid. Sekolah ini dirancang pembinaan pada tahun 1995 yang bertujuan untuk menampung pertambahan pelajar di kawasan Bandar Tangkak dan kawasan yang berhampiran. Pada masa itu, di Bandar Tangkak hanya terdapat 2 buah sekolah menengah iaitu SMK Tun Mahamat dan SMK Ledang. Dan pertambahan bilangan pelajar terus meningkat dari setahun ke setahun. SMK Seri Tangkak dibina di atas tapak seluas 15 ekar demi untuk menampung bilangan pelajar yang terlalu ramai di sekitarnya. SMK Seri Tangkak mula dibina pada 28 hari bulan 8 2000 dan siap pembinaannya pada 28 hari bulan 8 2001. Penyerahan premis ini telah dilakukan pada 13 hari bulan 12 2001 kepada JPN Johor dan mula beroperasi pada 1 hari bulan 1 2002. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang visi, misi dan matlamat sekolah. Visi sekolah ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi sekolah pula adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Matlamat sekolah pula adalah mewujudkan kerjasama dalam kalangan warga sekolah untuk melahirkan insan yang cemerlang akademik, mapan sosial, hebat, co-curriculum, mahir ICT dan berdaya saing. Okey, di sini kita boleh lihat persekitaran sekolah, iaitu sekolah ini mempunyai surau sekolah, taman SPBT, padang sekolah. Okey, di sini pula adalah tapak perhimpunan, kantin sekolah dan mempunyai dewan terbuka. Okey, di sini pula saya akan menunjukkan persekitaran kelas semasa PDPR. Okey, sepanjang saya melakukan kursus PAS ini dilakukan secara PDPR kerana ya, seperti yang kita tahu negara kita sedang mengalami pandemik COVID-19. Maka dari itu kita melakukan pembelajaran melalui Google Meet. Di sini kita boleh lihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan seperti menunjukkan video yang menarik kepada pelajar dan membuat quiz dan menanyakan soalan kebat kepada pelajar. Okey, ini adalah struktur organisasi sekolah. Okey, pengetua Encik Amri bin Hadi Yahya, penolong kanan pentadbiran Tuan Haji Rosman bin Pardi, penolong kanan Haiwan Murid Encik Muhammad Karim bin Hassan Muhali, penolong kanan co-curriculum Encik Azmi bin Sulaiman, penolong kanan pendidikan khas Encik Hajar Nur Hashimah binti Osman. Okey, guru kanan mata pelajaran bahasa Puan Fadilah binti Yusof, guru kanan mata pelajaran sains dan matematik Puan Hajah Fauziah binti Ibrahim, guru sains kemasyarakatan Encik Yu Tiam Lai dan guru kanan mata pelajaran vocational teknik Puan Aiha binti Abdullah. Okey, budaya sekolah yang saya dapat sepanjang 10 hari melakukan kursus ini. Yang pertama adalah memberi salam sebelum mulakan kelas dalam talian, mengucapkan terima kasih kepada guru selepas kelas. Okey, budaya menepati masa, amalan 3S, program mentor-mentee dan aktiviti kebajikan. Okey, budaya kerja pula yang saya dapat adalah dalam kalangan guru dan staf SMK Seri Tangkak ialah kerja sepasukan. Sebagai contoh, kerja kompeten yang ditunjukkan dalam membuat atau melaksanakan aktiviti dan sesebuah program.
Yang kedua pula, budaya kerja selalu dikaitkan dengan kualiti kerja. Oleh itu, apa yang dapat dilihat adalah guru di sekolah ini melakukan kerja mereka dengan penuh fokus dan baik bagi memastikan hasil kerja mereka berkualiti. Seterusnya, guru dan juga staf di sekolah ini kelihatan bersemangat dan sentiasa membawa aura positif apabila mereka melakukan sesuatu kerja. Yang keempat pula, pemikiran terbuka oleh guru-guru di sini juga adalah salah satu antara budaya yang terdapat dalam kalangan mereka. Sebagai contoh, guru yang tidak tahu suatu perkara akan bertanya kepada guru lain yang lebih berpengalaman. Okey, di sini pula adalah carta organisasi Persatuan Ibu Bapa. Penasihat dia Encik Amri bin Haji Yahya. Yang dipertua Encik Muhammad Rashidi bin Zainal. Naib yang dipertua Encik Azali bin Hashim. Setiausaha Kehormat Puan Siti Zairia binti Muhammad Yusak, PIBK. Lepas tu Puan Norazulina binti Muhammad Ghazali, PIBG. Bendahari Kehormat Puan Tiu Shi. Pentadbiran Kehormat penolong kanan pentadbiran, penolong kanan harimau murid, penolong kanan kokurikulum dan juga penolong kanan pendidikan khas. Juru audit pula Puan Majlina binti Abdullah dan Puan Azalila binti Ghazali. Okey, peranan PIBG pula adalah merapatkan hubungan sesama ibu bapa demi kebaikan anak-anak mereka. Contohnya, setiap ibu bapa menyumbangkan wang untuk digunakan bagi menjalankan aktiviti persatuan sama ada untuk penggunaan kurikulum maupun kurikulum. Seterusnya, PIBG berperanan menjalani hubungan yang baik antara ibu bapa dan guru-guru agar hubungan mereka mampu membantu ke arah kecemerlangan pelajar. Seterusnya, PIBG berperanan juga terhadap pencapaian akademik di sekolah iaitu dengan membantu dan menambah sumber kewangan sekolah bagi menambah baik dan meningkatkan kemudahan di sekolah, iaitu dengan menumbuhkan tabung pendidikan yang bertujuan untuk kebajikan dan manfaat kepada sekolah dan para pelajar. Selain itu, PIBG berperanan membantu dan menambah usaha sekolah untuk memenuhi kehendak dan keperluan para pelajar dalam kegiatan-kegiatan mereka seperti kelas tambahan, dengan memberi sumbangan kewangan untuk membeli buku latihan ataupun buku kerja bagi meringankan beban pelajar, terutamanya bagi pelajar yang kurang berkemampuan. Okey, seterusnya pihak PIBG juga berperanan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang dapat menambahkan minat para pelajar untuk belajar dan mendapat keputusan yang cemerlang dengan mengadakan program seperti motivasi, seminar dan bengkel. Dengan adanya program-program sebegini, secara tidak langsung akan memberi kesedaran dan semangat kepada para pelajar untuk belajar dan berjaya. Yang keenam pula, PIBG juga berperanan membantu pihak sekolah menangani pelajar bermasalah dengan bekerjasama mengadakan program pemulihan akhlak, kem bina semangat dan sesi kaunseling yang bertujuan memberi kesedaran, keinsafan dan semangat untuk belajar dan berjaya dalam pelajaran. Yang ketujuh pula adalah PIBG juga berperanan sebagai entiti utama yang membolehkan kelompok ibu bapa dan guru-guru berkongsi dan bertukar pendapat serta maklumat mengenai pendidikan semasa dan kaedah untuk meningkatkan lagi prestasi kurikulum dan kurikulum pelajar, iaitu dengan membantu pemantauan dari semasa ke semasa di sekolah. Okey, seterusnya saya akan menangkan refleksi. Okey, refleksi yang pertama adalah tentang persekitaran, pengalaman dan pengurusan didik belajar. Okey. Kekuatan dia adalah aktiviti yang dijalankan mencapai objektif pembelajaran. Okey, kemudahan alat bantu mengajar, ABM dan bahan bantu mengajar digunakan semasa proses PDPR. Sebagai contoh, menggunakan e-book, modul, video-video yang menarik. Okey. Seterusnya, rancangan pengajar disediakan sebelum kelas bermula serta mengikut silibus yang disediakan. Okey. Dan yang terakhir adalah kebat dilaksanakan dengan bertanya soalan jenis pendapat. Kebat ini selalunya dilakukan selepas proses pembelajaran, iaitu guru akan bertanya kepada murid dan murid akan memberi tindak balas kepada guru, iaitu di situ kita melihat dua hala. Seterusnya adalah kelemahan.
Kelemahan dia masa untuk menjalani aktiviti tidak mencukupi. Seperti yang kita tahu, belajar PDPR ni menggunakan Google Meet ataupun Zoom. So masa satu mata pelajaran tu kadang-kadang ada yang tidak mencukupi kerana mungkin ada yang masuk lewat, ada permasalahan internet dan sedemikianlah. Seterusnya gangguan internet semasa proses PDPR. Yang seterusnya banyak aktiviti yang tidak dapat dijalankan kerana PDPR. Okey, seperti kita tahu pendidikan jasmani ini mempunyai banyak aktiviti. Aktiviti amali, bahasa muka. Tapi memandangkan sepanjang PDPR ni, aktiviti-aktiviti tersebut tidak dapat dilakukan. Sebagai contoh, kelas cikgu tu ingin mengajar tentang olahraga. So, disebabkan pandemik COVID-19 ni, aktiviti tersebut tidak dapat dijalankan. Malah cikgu menggunakan mengajar dengan menggunakan video sahaja bagi untuk pengetahuan pelajar. Okey, penambahbaikan pula pengurusan masa yang lebih efisien dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Sentiasa bersedia untuk menerima sebarang jenis permasalahan ketika mengajar, merancang aktiviti yang boleh menarik minat pelajar. Kesan dia, topik pembelajaran dapat dihabiskan mengikut rancangan yang dilakukan. Okey, refleksi terhadap aktiviti co-curriculum pula. Kebaikan dia pula adalah guru dapat mengembangkan kemahiran pelajar. Okey, melakukan aktiviti dengan menunjukkan video kepada pelajar dapat melahirkan sikap pelajar yang saling tolong-menolong. Okey, di sini kita boleh dapat lihat guru dapat mengembangkan kemahiran pelajar. Seperti sebagai contoh, saya telah mengikuti aktiviti co-curriculum iaitu badan uniform pengakap. Di situ guru mengajar aktiviti yang dilakukan adalah cara mengikat cara ikatan tali temali beserta dengan pemasangan kemah. Kat situ pelajar dapat mengembangkan kemahiran pelajar. Okey, aktiviti dilakukan melalui video. Seperti kita tahu PDPR ni guru hanya mampu menunjukkan video sahaja dan pelajar akan belajar daripada video dan melakukan latihan sendiri daripada video tersebut. Okey, kelemahan dia melakukan aktiviti tanpa pemantauan guru. Tidak dapat banyak melakukan aktiviti, iaitu murid tidak menunjukkan minat dalam aktiviti kelab yang disertai dengan guru yang sedikit semasa PDPR. Penambahbaikan pula, guru perlu merancang aktiviti yang menarik semasa PDPR ini dijalankan supaya murid lebih minat untuk menyertai aktiviti kelab. Banyakkan guru untuk mengendalikan unit beruniform. Seperti itu, PDPR ini memerlukan banyakkan guru. Kerana kalau jika seorang guru tidak mampu untuk mengawal puluhan pelajar, maka perbanyakkan guru supaya kita dapat membahagikan kumpulan-kumpulan. Okey, guru ni dengan kumpulan ni, guru B dengan kumpulan B, seperti itu. Kesan dia, penglibatan pelajar dalam pelbagai bidang yang dicuburi akan melahirkan insan yang lebih produktif dan berdaya saing selepas mereka tamat persekolahan. Terutamanya sikap yang dipupuk akan diaplikasikan dalam melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Okey, peranan guru penasihat badan beruniform ialah memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa. Okey, memastikan ada perlembagaan dan peraturan, memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah, merancangan aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar, memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan, merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan badan beruniform, bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Seterusnya, refleksi budaya sekolah dan budaya kerja. Okey. Budaya sekolah yang pertama adalah memberi salam sebelum memulakan kelas dalam talian. Okey, budaya ini dilakukan sebelum berlakunya PDPR. Budaya ini telah dilakukan
berjalan juga. Okey, dia untuk mendidik pelajar menghormati guru. Kelemahan dia pula ada juga pelajar yang tidak memberi salam. Penambah baik, guru perlulah menasihati murid untuk menghormati guru dengan memberi salam. Seterusnya, mengucapkan terima kasih kepada guru selepas kelas dalam talian. Okey, mendidik pelajar supaya menghargai guru yang telah memberi ilmu. Kelemahan pula ada juga pelajar yang terus keluar daripada Google Meet tanpa mengucapkan terima kasih. Okey, guru perlulah menasihati murid tersebut kerana jika murid terus keluar daripada seperti kita tahulah PDPR ni ujian kepada guru amatlah besar. Okey, seperti kita tahu, seperti kita saya dapat lihat ada pelajar yang keluar tanpa beri terima kasih kepada guru. Dekat situ kita dapat lihat pelajar tidak menghormati guru. Maka guru perlulah menasihati pelajar tersebut. Okey, yang ketiga pula ialah berdaya menetapi masa. Okey, supaya pelajar tidak ketinggalan mata pelajaran tersebut. Okey, kelemahan pula ada juga pelajar masuk lewat dan tidak masuk langsung kelas atas sebab masalah kemudahan internet. Okey, penambahbaikan dia, guru perlulah mengambil tindakan kepada pelajar yang mempunyai masalah kemudahan internet tersebut. Yang keempat adalah amalan 3S. Amalan 3S ni kebaikan dia mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Okey, walaupun dilakukan secara PDPR, amalan ini haruslah diteruskan supaya murid dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Okey, kelemahan dia pula ada juga pelajar yang tidak mengamalkan amalan 3S. Okey, penambahbaikan dia, guru perlulah menerapkan lagi amalan 3S kepada pelajar supaya mereka mengamalkan amalan tersebut. Okey, yang keempat adalah program mentor-mentee. Okey, program mentor-mentee ni untuk menambah baik prestasi pelajar dan akan memberi semangat kepada pelajar untuk belajar semasa PDPR. Okey, kelemahan dia pula ada pelajar yang tidak memberi kerjasama dan ada pelajar yang bosan dengan program ini. Okey, penambahbaikan dia, guru perlulah menarik minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program tersebut. Okey, seterusnya adalah budaya sekolah seterusnya adalah aktiviti kebajikan kepada pelajar. Okey, dapat kebaikan dia dapat meringankan beban pelajar yang dalam masalah kekurangan pada musim COVID-19 ni. Okey, kelemahan dia adalah masuk untuk pengedaran bantuan yang terhad. Okey, seperti yang kita tahu dalam masa pandemik ni, guru, tidak semua guru akan ke sekolah, malah dia ada jadual-jadual dia tersendiri, waktu-waktu bertugas mereka. So dekat situ kita jadual dia tidak dapat disusun lah. Penambahbaikan dia membuat dan merancang jadual dan tugas-tugas. Okey, seterusnya budaya kerja. Okey, budaya kerja yang pertama adalah kerja sepasukan. Okey, sekolah menengah kebangsaan Sri Tangkap mengamalkan kerja sepasukan untuk mengeratkan hubungan dan dapat diselesaikan sesuatu kerja dengan mudah. Seterusnya, melakukan kerja mereka dengan penuh fokus dan baik. Boleh dijadikan contoh dan motivasi untuk diri sendiri. Seterusnya, kelihatan bersemangat dan sentiasa membawa aura positif. Okey, kebaikan dia adalah persekitaran sekolah akan lebih harmoni apabila kita membawa aura positif ke sekolah. Malah cikgu lain yang melihat pun akan lebih bersemangat dan harmoni. Pemikiran terbuka oleh guru-guru. Okey, sentiasa mempunyai idea yang berdas dan kreatif. Okey, kesimpulannya, pengalaman awal di sekolah memberikan saya gambaran situasi yang bakal saya tempuhi di masa akan datang. Pengalaman ini juga menggalakkan saya untuk berkhidmat dalam profesi pengurusan dan meneruskan impian menjadi seorang guru. Dengan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru pembimbing dan seluruh warga semesta yang telah bekerjasama dan membantu saya. Sekian, terima kasih.